Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alim. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, jadi buka buku teks bahasa Melayu muka surat 140. Okey, buku teks bahasa Melayu muka surat 140. Okey, aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini yang pertamanya ialah kita akan baca dulu petikan ini. Sebelum menjawab soalan, mestilah kita kena baca dulu semua petikan ini. Kita kena fahami dulu petikan semua ni, barulah kita boleh jawab soalan. Jadi kita kena faham dulu petikan ini dia bercakap tentang apa. Okey, ke atas ni dia dah bagi tahu kepada kita tajuk dia buah kuning telur. Jadi petikan dia ada kat sini. Apa buah kuning telur ni? Apa benda? Itu yang pertama. Okey, dan yang kedua, selepas kita dah baca semua petikan ni, kita dah fahami petikan ini, barulah kita lengkapkan peta pokok ini. Ini dia panggil peta pokok. Tadi tajuk kata buah kuning telur. Okey, ciri-ciri dia apa? Yang pertama kita ada pulpa. Okey, pulpa ni apa benda? Okey, jadi apa jawapan dia? Okey, buah kuning telur, biji ada berapa biji? Saiz dia macam mana? Besar ke kecil ke? Kulit dia pula macam mana kulit dia? Besar ke kecil? Warna hijau ke? Warna merah ke? Warna biru ke? Jadi kita nak jawab soalan ini, mestilah kita kena baca dulu petikan dekat atas, barulah kita boleh jawab soalan. Jadi mestilah yang pertamanya kita kena baca dulu petikan ni, kita kena fahami dulu petikan ini. Dalam petikan ini yang panjang-panjang ni, dalam ayat perenggan yang panjang-panjang ni, kita nak pendekkan dia, kita ringkaskan dia dan kita tulis balik ke dalam peta pokok. Itu aktiviti yang akan kita lakukan pada pagi ini. Okey, bagi siapa yang baru masuk, buku teks bahasa Melayu muka surat 140. Buku teks bahasa Melayu muka surat 140. Okey, jadi Muallim bagi tahu pada awak awal-awal ni kerja rumah awak hari ini ialah yang ini. Yang dalam peta pokok ni awak buat dalam buku penulisan. Awak tulis jawapan dia terus. Okey, jadi jawapan dia kita akan bincang bersama-sama dekat sini. Okey, jadi yang pertamanya kita kena baca dulu petikan ni, barulah kita boleh jawab soalan dekat bawah tu. Okey, tajuk dia ialah buah kuning telur. Buah kuning telur. Kenapa dengan buah kuning telur ni? Itu tajuk dia, buah kuning telur. Okey. Jiran Zara, Encik Rahim, baru pulang dari Sabah. Beliau menghadiahkan beberapa biji buah kuning telur sebagai oleh-oleh dari sana. Oleh sebab teruja, Zara terus mendapatkan maklumat tentang buah itu daripada internet. Zara ni dapat buah cenderamata oleh-oleh daripada jiran dia Encik Rahim. Zara dapat apa? Dia dapat buah kuning telur. Zara ni nak tahu apa benda buah kuning telur ni. Jadi dia pun melayari internet. Dia tengok dekat internet, dia buka Google, apa benda buah kuning telur ni. Okey, siapa yang baru masuk buku teks bahasa Melayu muka surat 140. Buku teks bahasa Melayu muka surat 140.
kosong. Okey, kita baca dulu petikan ni, kita fahami dulu petikan ini. Lepas tu barulah kita boleh jawab soalan dekat bawah tu. Buku teks muka surat 140. Okey, tengok yang pertama. Kita baca dulu petikan ni, kita fahami dulu petikan ini. Okey, yang pertama dekat atas sekali. Buah kuning telur mempunyai kepanjangan antara 6 cm hingga 7 cm. Buah kuning telur ni, yang ni yang dalam gambar ni, yang dia bagi pada awak ni, kat sebelah ni. Ini dia buah kuning telur, kalau awak nak kenal. Okey, jadi yang pertama saiz dia ialah 6 cm hingga 7 cm. Itu saiz dia. Okey, tengok pula yang kedua. Dia bagi yang kedua ialah tentang kulit. Kulitnya licin dan nipis. Kulit dia licin dan nipis je. Okey, semasa putik, tak masak lagi, semasa putik kulitnya berwarna hijau. Buah yang telah masak berwarna kuning atau jingga. Buah ni kalau hijau lagi kulit dia, maksudnya dia tak masak lagi. Tapi kalau dah kuning, yang macam dalam gambar tu, maksudnya buah ini sudah masak, warna kuning ataupun jingga. Itu kulit dia. Okey, yang ketiga, bahagian pulpa buah ini pejal, manis dan berlemak setelah masak. Pulpa ni apa benda pula? Okey, tengok dekat bawah ni dia bagi tahu, kat sini. Pulpa ialah bahagian isi buah yang lembut, berair dan mengandungi serat. Itu pulpa. Bahagian isi buah yang lembut, ada berair dan ada serat. Itu yang dimasukkan dengan pulpa. Okey, itu pulpa. Jadi yang seterusnya terdapat 1 hingga 4 biji kecil dalam sebiji buah. Dalam sebiji buah ni, dalam sebiji buah kuning telur ni ada berapa biji? Ada 1 hingga 4 biji kecil. Itu yang keempat. Buah ini mengandungi pelbagai nutrien seperti karotina, vitamin A, vitamin C, niasin, tiamin dan karbohidrat, kalsium dan fosforus. Banyak khasiat buah kuning telur ni. Buah ini sesuai dimakan segar, makan mentah-mentah macam ni sesuai, dan boleh juga dijadikan puding. Boleh juga dijadikan puding, jam ataupun kek cawan. Buah ni awak boleh makan macam ni, mentah-mentah macam ni, ataupun awak nak buat puding ke, nak buat jam roti ke, nak buat kek cawan ke. Okey, yang seterusnya yang terakhir sekali, di mana kita boleh dapatkan buah ini? Buah ini hanya ada mudah didapati di Sabah dan Sarawak. Itu tentang buah kuning telur. Okey, setakat ini semua jelas? Jelas. Okey, kalau semua jelas, mari kita jawab soalan di bawah ini berpandukan petikan di atas. Ustaz. Ya. Pulpa tu apa? Pulpa tu apa? Tu pulpa ada. Pulpa tu apa? Ini yang dia bagi dah dekat pulpa ni. Pulpa ialah bahagian isi buah yang lembut, berair dan mengandungi serat. Okey, muak ni tak ada gambar nak tunjuk dekat awak. Okey, jadi berdasarkan dia dah bagi petikan jawapannya. Jawapan dan berdasarkan petikan dekat atas tadi tu, mari kita tulis jawapan dia. Tadi kulit dia besar ke kecil? Kulit berwarna hijau. Jawapan dia semua ada dalam petikan dekat atas tu. Tugas kita hanyalah kita nak tulis balik dalam peta pokok. Nak bagi mudah sikit. Okey, yang pertama dia bagi tahu, yang pertama ciri-ciri. Ciri-ciri buah kuning. Ciri-ciri buah kuning telur. Okey, yang pertama dia bagi kita kulit. Okey, kulit dia macam mana kulit dia? Pulpa dia pula macam mana? Saiz dia pula macam mana? Besar ke kecil? Biji dia ada berapa? Okey, yang pertama tengok dalam petikan dekat atas tu dia bagi dah kepada kita. Yang pertama dia bagi buah kuning telur mempunyai kepanjangan antara 6 cm sehingga 7 cm.
Ini kita nak letakkan di bahagian mana? Di bahagian kulit ke, pulpa ke, saiz ke, biji? Saiz. Bahagian saiz. Jadi saiz dia dekat bawah ni kita tulis 6 cm hingga 7 cm. Jadi itu jawapan dia. Ini kerja rumah awak untuk hari ni. Lengkap kita jawapan, kita dah bincang dah. Jadi kalau awak nak buat terus, buka buku aktiviti, tulis jawapan dia. Jadi ini jawapan dia. Saiz dia 6 cm hingga 7 cm. Mana ada buku aktiviti? Buku penulisan yang besar tu. Okey, seterusnya kulitnya licin dan nipis. Semasa putih warnanya hijau. Buah yang telah masak warna kuning atau jingga. Jadi kulitnya licin dan nipis kita letak dekat bahagian mana? Dekat bahagian kulit. Kulit dia licin dan nipis. Jadi itu jawapan dia. Awak kena letak ikut yang betul. Kalau kulit, letak ke kulit. Jangan pula kulit ni awak pergi letak dekat biji. Salah lah. Saiz ni pula awak letak dekat pulpa. Salah. Tak ikut yang betul. Okey, seterusnya. Bahagian pulpa. Dia bagi tahu dah kepada kita. Bahagian pulpa buah ini pejal, manis dan berlemak setelah masak. Jadi kita letakkanlah di bahagian pulpa. Pulpa dia pejal, manis dan berlemak setelah masak. Titik. Jadi itu jawapan dia. Okey, dan kita akhir sekali biji. Dia bagi tahu dah terdapat 1 hingga 4 biji kecil dalam sebiji buah. Jadi bahagian biji ni kita letak jawapan dia 1 hingga 4 biji. Tinggal 4 ya tu ni. Jadi itulah jawapan dia. Jawapan dia ada sahaja dalam petikan ni. Awak hanya perlu cari sahaja. Awak hanya perlu kenal pasti je yang mana satu yang betul. Itu dalam petikan ni jawapan dia kat sini je. Awak cuma kena kenal pasti dan awak letakkanlah di bahagian yang sesuai. Contoh kat sini dia bagi tahu kulit. Jadi letaklah bahagian kulit je. Kulit ni jawapan dia awak perlu letak 6 cm hingga 7 cm. Jadi kalau macam tu salah jawapan dia. Ini cara kita mencatat maklumat ke dalam peta pokok. Peta pokok inilah peta pokok. Peta ni dia ada banyak jenis. Peta alif, peta pokok. Ada banyak jenis peta. Yang ini kita buat tentang peta pokok. Jadi yang dalam panjang-panjang tadi tu, yang dalam panjang dia bagi kat kita ni dalam buku awak ni, yang karangan panjang ni kita ringkaskan dia, maka inilah jadi dia. Jadi awak pun tak perlu nak baca karangan panjang-panjang. Awak tengok kat sini. Okey, yang pertama ciri-ciri buah kuning telur. Okey, kulit dia macam mana kulit dia? Kulit dia licin dan nipis. Lepas tu pulpa dia pula macam mana? Okey, pulpa dia pejal, manis dan berlemak bila masak. Berapa biji satu buah ada? Dalam satu buah ada 1 hingga 4 biji. Saiz dia besar, kecil. Berapa saiz dia? Saiz dia 6 cm hingga 7 cm. Jadi ringkaskan sahaja. Itu cara kita mencatat maklumat. Boleh faham setakat ni? Faham. Jadi kerja rumah awak, inilah kerja rumah awak untuk hari ini. Awak lengkapkan balik jawapan dia. Ni kita dah bincang dah jawapan dia. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, kalau boleh faham. Boleh. Okey, jadi kerja rumah awak hari ini nanti siapkan di dalam buku penulisan. Okey, kita masuk dengan tajuk yang terakhir sekali. Benda yang sama juga, kita nak catat dalam peta pokok juga. Okey, awak buka buku teks awak, muka surat 144. Buku teks awak 144. Muka surat 144. Macam ni, sama je macam tadi. Kita nak catatkan maklumat ini ke dalam peta pokok. Mana peta pokok? Inilah peta pokok. Sama macam tadi. Jadi sebelum kita nak catat, mestilah yang pertama kita kena baca dulu petikan tu. Kita kena fahami dulu petikan itu, barulah kita boleh jawab soalan. Jadi daripada karangan yang panjang-panjang ni, yang dibagi kepada kita ni, yang panjang-panjang ni, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 perenggan ni. Ni yang panjang ni, semua ni kita nak ringkaskan dia
Kita nak pendekkan dia, kita nak jadikan dia ke dalam peta pokok. Ini peta pokok dia. Saya ringkas kat sini, bila kita baca je, kita pun boleh tahu. Okey, jadi yang pertama kita kena baca dulu petikan ini, barulah kita boleh jawab soalan. Okey, tadi bercerita tentang buah kuning telur. Yang ini pula tentang emas Borneo. Emas Borneo ni apa benda pula? Kenapa nama dia emas Borneo ni? Jadi kita baca dulu petikan ni. Zara membaca kisah tentang seorang penternak empurau. Empurau ni nama ikan. Ikan empurau. Ni ikan dia. Nampaklah. Okey, pagi itu Puan Puri agak sibuk. Siapa penternak ikan empurau ni? Nama dia ialah Puan Puri. Pagi itu Puan Puri agak sibuk. Seorang pengusaha restoran akan datang mengambil ikan empurau yang telah ditempah beberapa hari yang lepas. Setiap kali mendapat tempahan ikan yang mendapat julukan emas Borneo ini, pasti Puan Puri akan sibuk di kolamnya. Jadi emas Borneo ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada ikan empurau. Sebab apa? Setiap kali mendapat tempahan ikan, ramai yang tempah ikan ini mendapat julukan. Dipanggil nama dia emas Borneo, nama timbangan dia. Okey, tengok dia ada tanda pengikat kata. Maksudnya ini ialah ayat tentang dialog, sedang bercakap. Siapa yang bercakap? Puan Puri kepada pekerjanya. Puan Puri bercakap dengan pekerja dia. Dia kata apa? Awang, tangkap ikan yang telah bersih itu, arah Puan Puri kepada pekerjanya. Okey, bawah pula. Pekerjanya menangkap ikan di dalam kolam yang paling jernih itu. Puan Puri menyediakan 3 buah kolam. Puan Puri ni, dia bela ikan empurau. Jadi bila bela ikan, mestilah kena ada kolam. Puan Puri ni pula, dia sediakan 3 buah kolam. Kenapa 3 buah? Hal ini dilakukan bagi memastikan kebersihan ikan yang ditempah terjamin. 3 buah kolam nak apa? Untuk jaga kebersihan ikan. Bila orang beli ikan, mestilah orang akan tertarik sebab ikan itu bersih. Kalau awak sendiri awak nak makan tak ikan yang kotor, awak pergi pasar nampak ikan tu kotor, banyak lalat je, mestilah awak tak nak kan. Sebab itulah dia buat 3 kolam untuk pastikan kebersihan ikan yang ditempah itu terjamin. Tengok ada tanda pengikat kata lagi. Maksudnya ini sedang bercakap. Siapa yang sedang bercakap? Puan Puri kepada pekerjanya. Puan Puri kata apa? Remy, nanti jangan lupa masukkan buah engkabung ini ke dalam kolam. Rasa ikan empurau di sungai sedap kerana ikan-ikan itu makan buah ini. Ikan tu dia bagi makan apa? Ikan pun macam awak juga kena makan juga. Dia bagi makan apa? Dia bagi buah engkabang. Buah engkabang ni. Bila ikan tu makan buah engkabang, sebab itulah rasa ikan empurau itu sedap. Sebab itulah orang beli. Sebab dia rasa sedap. Sebab apa? Sebab ikan itu makan buah engkabung. Macam kucing awak lah. Awak bagi makan Whiskas, kucing awak pun jadi sihat. Bulu pun lebat. Okey, perenggan seterusnya. Setelah selesai memantau kerja-kerja di kolam, Puan Puri pergi ke stor sejuk bekunnya. Bila bela ikan, mestilah kena letak tempat sejuk. Kalau tak letak tempat sejuk, ikan awak cepat busuklah nanti, cepat buruk. Dia letak dalam stor sejuk bekunya. Di sana beliau melihat ikan-ikan yang telah ditangkap dimatikan secara ikejime. Ikejime ni apa benda pula? Bagi memastikan kesegarannya. Ikan-ikan itu akan dipek secara vacuum dan menjalani proses sejuk beku sebelum diekspor. Ikan-ikan yang ditangkap ni, dia matikan secara ikejime. Ikejime ni apa benda? Tengok kat sebelah ni bagi. Ikejime ialah proses mematikan ikan untuk mengekalkan kesegaran isinya. Dia nak matikan ikan tu, ada cara dia. Cara dia, dia gunakan ikejime untuk apa? Untuk mengekalkan kesegaran isi ikan itu. Dan perenggan terakhir, akhirnya pengusaha restoran itu tiba. Dia mengambil tempahan dan membayar harga ikan tersebut. Puan Puri bersyukur dengan rezekinya pada hari itu. Jadi itu petikan dia. Jadi berdasarkan petikan yang di atas tadi itu, mari kita lengkapkan
peta pokok ini dengan jawapan yang betul. Jawapan ada sahaja di dalam petikan. Awak hanya perlu cari sahaja. Waalaikumsalam. Okey Safia, buku teks bahasa Melayu muka surat 144. Buku teks bahasa Melayu muka surat 144. Okey, jadi dalam karangan yang panjang tadi tu kita pendekkan dia, kita ringkaskan dia, kita jadikan dia dalam bentuk peta pokok. Okey, yang pertama dalam peta pokok, yang pertama mestilah kena ada tajuk. Apa tajuk dia? Kat sini lah, emas Borneo. Emas Borneo tu apa benda? Emas Borneo tu merujuk kepada ikan empurau. Jadi ikan empurau Puan Puri. Nama ikan empurau. Siapa yang bela? Puan Puri. Itu tajuk dia. Jadi barulah awak buat 3 kolom. Yang pertama bersih. Jadi cara nak bersihkan dia, cara dia menyediakan 3 buah kolam. Dan yang kedua, apa yang kita nak letakkan kat sini. Dan yang ketiga, apa yang kita nak letakkan kat sini. Dan apa pula cara dia. Itu yang kita nak akan buat hari ini. Okey, jadi yang pertama. Okey, yang pertama dia bagi kepada kita bersih. Okey, yang pertama dekat atas tu dia bagi tahu kepada kita bersih. Apa yang bersih ni? Bersih, cara dia menyediakan 3 buah kolam. Jawapan dia ada di mana? Ada sahaja dalam petikan dia. Ni. Puan Puri menyediakan 3 buah kolam. Hal ini dilakukan bagi memastikan kebersihan ikan yang di tempat terjamin. Itu jawapan dia. Jadi dalam perenggan yang kedua pula, kita tengok pula yang kat perenggan kat sini. Okey, perenggan yang kedua, perenggan yang ini untuk kotak yang kedua. Dekat sini, kita nak letak apa dekat sini? Apa yang dia sedang bercakap tu? Remy, nanti jangan lupa masukkan buah engkabang ini ke dalam kolam. Rasa ikan empurau di sungai sedap kerana ikan-ikan itu makan buah ini. Jadi mestilah kat sini dia bercakap tentang apa? Rasa ikan empurau. Rasa ikan ni empurau ni sedap ke tak? Jadi mestilah kita letakkan dulu rasa. Kat sini dia bagi tahu rasa ikan empurau di sungai sedap. Sebab apa? Dia makan buah ini. Buah apa yang dia makan? Buah engkabang. Jadi itulah cara dia. Jadi dekat sini yang kita letakkan jawapan dia ialah yang pertamanya kita letakkan dulu jawapan dia. Okey, yang pertamanya kita letakkan dulu jawapan dia. Okey, jadi yang pertama ialah tadi petikan yang kedua dia bercakap tentang rasa. Jadi kat sini kita tulis rasa. Tadi bersih. Bersih dia buat apa? Dia sediakan 3 kolam. Jadi kat sini kita letak rasa. Jadi rasa dia. Letakkan rasa. Okey, cara dia macam mana? Kat sini dia bagi tahu dah. Dia ikan itu dia makan buah engkabang. Buah engkabang. Tengok dia berkata dah, rasa ikan empurau di sungai sedap kerana ikan-ikan itu makan buah ini. Jadi jawapan dia, cara dia ialah cara beri makan buah engkabang. Itu cara dia. Beri makan buah engkabang. Jawapan dia ada dalam petikan ni. Rasa ikan empurau di sungai sedap kerana ikan itu makan buah ini. Buah apa? Buah engkabang. Jadi yang kedua kita gunakan rasa. Jadi yang ketiga kita gunakan apa pula? Yang ketiga kita tengok perenggan yang seterusnya.
Perenggan ini setelah selesai. Kena baca dulu. Jadi apa yang kita nak letakkan kat sini? Kita dah buat tentang bersih, tentang rasa, dan yang ketiga kita nak buat apa pula? Okey, yang ke sini bagi tahu tentang apa? Setelah selesai memantau kerja-kerja di kolam, Puan Puri pergi ke stor sejuk bekunya. Di sana beliau melihat ikan-ikan yang telah ditangkap dimatikan secara ikezime bagi memastikan kesegarannya. Ikan-ikan itu akan dipak secara vacuum dan menjalani proses sejuk beku sebelum diekspor. Jadi dalam petikan ini dia bercakap tentang apa? Tentang stor sejuk beku. Macam mana cara dia sejuk bekukan ikan tu? Tengok. Ikan dimatikan dengan cara apa? Kat sini dia bercakap tentang sejuk beku. Ikan yang ditangkap dimatikan secara ikezime. Jadi itulah jawapan dia. Jadi yang ketiga pula, tadi dah bersih rasa. Yang ketiga, dia gunakan sejuk beku. Itu yang ketiga, sejuk beku. Macam mana cara dia? Tengok kat sini dia berkata dimatikan secara ikezime. Jadi cara dia dimatikan secara ikezime. Dimatikan secara ikezime. Jadi itulah jawapan dia. Ada 3 benda. Jadi inilah kerja rumah awak untuk muka surat ini. Buat balik petikan ini. Jawapan dia kita dah bincang dah ni. Okey, boleh faham setakat ni? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Ada. Ada. Jadi kerja rumah awak hari ni, yang pertamanya muka surat 140 tadi. Benda yang sama, kita bincang benda yang sama. 140. Dan sekarang ni, yang ni yang kita buat ni sekarang ni, muka surat 144. Benda yang sama, awak siapkan peta pokok yang telah diberikan. Jawapan ada sahaja dalam petikan. Kita dah bincang dah jawapan dia ni. Boleh faham setakat ni? Boleh. Ya, ada siapa nak tanya soalan tak sebelum kita habiskan kelas kita? Tak ada. Tak ada soalan, semua faham Ah. Okey, kalau tak ada soalan, semua jelas. Kerja rumah awak tadi jangan lupa siapkan. Siapa yang dah siap, hantar kepada muallim. Nanti muallim akan cekkan. Okey, kalau semua dah jelas, tak ada soalan. Setakat ini sahajalah kelas kita untuk tengah hari pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Wal-As. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Sama-sama.